Malaysia tak pernah menang walau satu pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali. Thailand dah 11 kali. Singapura dapat sekali. Filipina 3 kali. Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Tengok negara-negara jiran kita. Setiap tamasya Olimpik mesti mereka akan tambah paling tidak satu pingat emas. Yang penting ada emas. Lepas tu cuba tengok jenis sukan yang negara jiran kita dapat. Adakah hanya sukan badminton atau sukan tipikal yang kita kuasai? Tak. Tengok Indonesia. Tiba-tiba je menang pingat emas memanjat. Ada sesiapa pernah terfikir tak pasal sukan tu? Tak kan? Yang kita pula sepanjang masa target badminton, badminton, badminton. Lepas tu terjun, lepas tu basikal. Sukan lain? Tak nak perkasakan ke? Tak nak labur lagi? Banyak dalam sukan yang pelik-pelik ke? Tak cukup dana ke? Tak pernah jumpa jurulatih yang bagus? Pemain yang dilatih pun memang tak boleh nak berubah ke? Apa yang pasti, kita tak perlulah nak gembira sangat dengan pingat gangsa dan perak tu. Korang rasa sukan apa yang patut kita berikan tumpuan lepas ni? Tuliskan dalam ruangan komen dan jangan lupa follow sekali. Ya, netizen Malaysia tampaknya frustasi ya teman-teman, karena kalau teman-teman baca di sini ya, klasemen medali Olimpiade Paris 2024, ngenesnya Malaysia terancam 68 tahun tak punya emas gitu ya teman-teman. 68 tahun, makanya tadi netizen Malaysia itu sampai frustasi ya membandingkan dengan Indonesia. Kita lanjut videonya. Sedar tak sedar, Indonesia sudah pun ada 2 pingat emas untuk Olimpik Paris kali ini. Jadi ramai rakyat Indonesia yang DM aku suruh bahas pasal benda ni. Okey, aku akan bahas. Sebelum tu yang belum follow lagi akaun ni, tekan dulu butang follow. Dah follow. Mantap cuy. Emas pertama dimenangi oleh Vedrick Leonardo. Kalau ikutkan yang ini memang agak expected sebab dekat pusingan awal tu pun dia dah pecahkan rekod, dah buat world record. Jadi tak pelik lah untuk melihat dia mara ke final dan menang pingat emas sekaligus. Memang laju gila weh dia panjat. Emas yang kedua pula diraih oleh Rizky Juniansyah dalam acara weightlifting. Yang ini lebih manis. Okay, sebab apa? Ini pertama kali sejak 32 tahun Indonesia dapat merangkul 2 pingat emas dalam satu edisi. Ini juga adalah emas yang ke-10 dalam sejarah Indonesia dan ini juga emas pertama dari segi weightlifting dan dia juga adalah peraih medal emas termuda Indonesia. Usianya baru sahaja 21 tahun. Bayangkan 21 tahun dah menang pingat emas untuk Indonesia. Jadi, tahniah saya ucapkan kepada Indonesia. Macam biasa, bila dah macam ni, biasalah. Mereka dah mula membahan Malaysia, sombong amat. Tapi kita relax saja, kita jadikan ini sebagai challenge untuk kita pun dapat pingat emas satu hari nanti. Alright, korang komen pendapat korang dekat bawah. Dan yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. Inilah komentar-komentar dari fans Malaysia melihat Indonesia yang meraih 2 medali emas di ajang Olimpiade Paris 2024. Dah 2 kali Indonesia menang pingat kat Olimpik Paris, Malaysia sampai persarapon susah. Setiap edisi Olimpik negara ASEAN lain berapa target emas nak dibawa pulang, sedangkan Malaysia target 1 emas pun tak dapat. Kalau ada pertandingan congkak, mungkin kita ada peluang dapat emas. Indonesia setiap Olimpik pasti dapat emas. Indonesia hantar 29 atlet saja tapi boleh dapat emas, tahniah. Pingat emas pertama dalam sejarah Indonesia selain dari badminton. Dulu Indonesia senang-senang menang emas badminton Olimpik. Sekarang badminton pun sudah susah. Banyak negara sudah masuk. Dia pergi panjat dinding untuk emas. Mudah-mudahan Malaysia juga dapat pingat emas. Sungguh mengharumkan nama Indonesia. Sepak takraw tak adakah? Boleh sudah Malaysia fokus acara ini. Peringkat akar umbi pun ramai yang berbakat. Vedrick ini asal Malaysia yang duduk di Melaka. Malaysia nanti Azisul bawa emas, tunggulah.
Indonesia pun sudah ada emas, Malaysia bila lagi. Dari segi kedudukan klasemen medali tak boleh pintas Malaysia lagi. Olimpik kali ini dia susun pingat paling banyak. Orang Malaysia kan kuat dan handal panjat pokok kelapa. Patut ikut sukan nih. Ada peluang dapat pingat emas dan hadiah 1 juta ringgit. Harap sehari 2 lagi ada tajuk Azizul Hasni sumbang pingat emas pertama untuk Malaysia. Insya Allah. Tania negara Indonesia memang powerful, player dia mantap. Sementara itu Malaysia sedang menanti emas pertama. Sukan apa-apa entahlah Olimpik ni adoi. Dah tak rupa sukan pun boleh jadi sukan. Tania, Malaysia perlu pelajari dari Indonesia mentaliti sukan untuk negara. Tania jiran harus dibanggakan. Adakah Malaysia ni ada badi sumbangan ke tak dapat emas? Malaysia masih berpeluang pingat emas, dia masuk semifinal kan? Gitu saja Indonesia boleh emas Olimpik. Pertama dalam sejarah Olimpik Indonesia kah atau baru edisi kali ini? Tania Indonesia sukan baru yang dapat emas, manakala Malaysia masih berangan emas pada sukan tradisi di bulu tangkis. Peliklah, asal Malaysia tak ada atlet sukan-sukan macam ni. Sementara itu kita kadang-kadang cemburu tengok negara lain menang emas. Tahu kalau ada game ini dulu-dulu, aku sudah wakil Malaysia dah. Ya teman-teman, saya kutip dari detik.com ya teman-teman. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara terbaik kedua gitu ya teman-teman. Karena memperoleh nih 2 emas dan 1 perunggu. Sementara Malaysia menempati posisi ke-78 klasemen dan belum memperoleh emas. Itu kenapa tadi netizen Malaysia ngambek ya, marah-marah dan frustasi ya teman-teman. Sementara itu 2 atlet penyumbang emas untuk Indonesia itu adalah Fredrik Leonardo untuk panjat tebing dan Rizky Zuniansah dari cabang olahraga angkat besi ya teman-teman. Kita doakan agar Indonesia bisa terus berprestasi di Olimpiade Paris kali ini. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.